Jemput masuk. Siapa yang baru masuk, beritahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Silakan. Silakan. Jemput masuk. Silakan, siapa yang dah masuk, beritahu tuan-tuan berada di mana dan tuan-tuan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak ya. Silakan, jemput masuk. Hari ini kita bahas ayat yang ke-24 ni tuan-tuan ni. Ayat ke-24 dari surah Yasin ya. Pendek je ayat dia. Silakan siapa yang baru masuk, beritahu tuan-tuan berada di mana. Silakan. Silakan tuan-tuan, silakan. Masuk. Jemput masuk. Silakan, jemput masuk. Tapi tak boleh duduk. Duduk kat rumah tuan-tuan masing-masing lah. Silakan. Silakan, tuan-tuan, silakan. Jemput masuk. Siapa yang dah join, beritahu. Ataupun siapa yang dah janji dengan saudara mara ke, sepupu sepapat ke, tahu apa, atau adik-beradik ke, untuk join kelas kita ni, beritahu. Tak nasa dah ready tu. Kita dah boleh start masuk dah. Silakan, jemput masuk. Tuan-tuan beritahu berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak ya. Selamat datang. Kalau siapa-siapa yang baru join hari ni, saya ucapkan selamat berukhuwah. So mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita boleh sustain ataupun kita boleh istiqamah dengan pengajian kita insya-Allah. Sama dengan saya ya. Insya-Allah tuan-tuan, silakan jemput masuk. Boleh teks kawan-kawan yang tuan-tuan dah janji dengan dia nak join kelas kita. Ustaz Nasar dah ready cakap teks dia beritahu ajak join kelas kita. Silakan. Hari ini kita bahaskan ayat yang ke-24 daripada surah Yasin ya tuan-tuan. Silakan jemput masuk, beritahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. So bolehlah tuan-tuan, kita sama-sama mulakan majlis kita dengan baca surah Fatihah, kemudian kita doa, mudah-mudahan Allah pemudahkan kita untuk memahami ayat-ayatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana syrah lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min alsilatina yafqahu qawlana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, insya-Allah hari ini kita akan bahaskan ayat yang ke-24 daripada surah Yasin, tuan-tuan. Ayat yang ke-24 daripada surah Yasin. Saya share dulu ayat dia. Ya, kemudian kita baca sama-sama ya. Ini ayat yang terakhir ni, pendek saja ayat dia. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Sebentar ya, tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni idzan lafi dhalalin mubinin. Inni idzan lafi dhalalin mubinin, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, cuba tuan-tuan tengok ya. Inni idzan lafi dhalalin mubinin. Okey, kalimat yang pertama tuan-tuan ya. Sebentar ya. Inni idzan lafi dhalalin mubinin. Baik. Kalimat yang pertama ini ni tuan-tuan tengok ada dua kalimat ni. Ini yang pertama inna, yang kedua i ya. Inna kemudian i. Inna maknanya apa? Inna maknanya sesungguhnya lah. Kemudian i maknanya aku tapi tuan-tuan tak boleh baca innai, Rasulullah tak ajar macam tu. Kena baca inni, sesungguhnya aku. Dia asal dia inna dengan i Inna dengan i, itu maksud dia. Tuan-tuan ya. Baik. Yang pertama kalimat inna, yang kedua ialah kalimat i. Inna maknanya sesungguhnya, i maknanya aku. Kemudian idzan, idzan maknanya kalau begitu. Ini merupakan kalimat haraf sebenarnya tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan nampak ada tanwin, dia sebenarnya ejaan dia tak ada tanwin. Dia idzan ni, kalau tak silap saya ejaan dia hamzah, zal, alif, kemudian ada nun. Idzan, mati. Tapi nak ringkaskan ataupun cara penulisan dia letak dia tanwin ni sebenarnya ialah kalimat haraf. Dia sebenarnya tak ada tanwin. Ejaan dia bukan macam ni sebenarnya. Ya, kalau ada tanwin tu kan salah satu daripada tanda isim kan. Okay, nanti kita bahas kemudian nanti di hujung ya. Lafi ni ada dua kalimat. Yang pertama la, yang kedua fi. La ni benar-benar atau sungguh, fi maknanya dalam. La ni ialah kalimat haraf, dia haraf taukid kan. Fi maknanya ni haraf jar. Dhalalin mubin, kesesatan yang nyata. Okey, tuan-tuan tengok ya. Inni idzan lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku kalau begitu benar-benarlah aku ini berada dalam kesesatan yang nyata. Pendek je ayat ni. Kalau begitulah, kalau begitu sesungguhnya aku ni berada dalam kesesatan yang nyatalah. Ni kenapa ayat ini disebut begini Kalau begitu kalau begitu sesungguhnya aku ni benar-benar berada dalam kesesatan yang nyatalah. Okey, sebenarnya kalau tuan-tuan nak faham ayat ni, tentulah tuan-tuan kena tengok ayat-ayat yang sebelum ni tuan-tuan ya. Wa ma liyala, tengok dalam ayat sebelum ni semua kita dah bahas tuan-tuan. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ini sebab pertama, kenapa kalau aku silap buat pilihan, aku berada dalam kesesatan yang nyata. Kejap lagi saya bahaskan satu-satu Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Kemudian wa ilaihi turja'un. Ini yang kedua. Ya, ini yang pertama, menciptakan, kemudian turja'un, kembali, kemudian atakhidhu min dunihi alihatan iyurdinir rahman bidurril la tughni anni. Ini sebab yang berikutnya. Kalau semua sebab-sebab ini aku masih lagi memilih yang lain, sesungguhnya aku berada dalam kesesatan yang nyatalah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam konteks saya ni. So kita tengok satu persatu tuan-tuan. Kita tengok satu persatu. Kenapa pula lelaki tu kata, oh kalau macam tu aku ni jadi berada dalam kesesatan yang nyatalah. Kalau begitu sebab apa? Okey, sebab yang pertama tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam ayat-ayat yang sebelum ni sebenarnya Allah Subhanahu wa taala nak cerita dekat kita dalam konteks penceritaan ini kan. Rasulullah cerita kan dengan para sahabat tentang orang ni, bukan pada para sahabat jugalah, orang kafir pada waktu tersebut jugalah. Allah cerita kenapa engkau tak boleh bertuhankan selain daripada Allah? Kalau kau ambil Tuhan daripada selain Allah, maka engkau memang sesat sungguhlah, memang bodoh sungguhlah. Sesat sungguhlah kan ada taukid kat situ Okay, yang pertama sekali sebab Allah menciptakan tau. Tengok dalam ayat sebelum ni tu saya ada share dekat dalam kita punya skrin tadi. Yang pertama ialah kerana
fatarani, dia menciptakan aku, nampak ni? Fatarani. Kemudian yang kedua, ilahi turja'un, nampak? Okey, yang pertama kata Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa ya kalau kau pilih selain daripada Allah, kau berada dalam kesesatan yang nyata? Yang pertama kerana Allah menciptakan. Nampak tak? Allah menciptakan aku, kata Allah menciptakan aku. Kalau tengok kepada dalam skrip ataupun dalam dialog dalam ayat tu, Allah menceritakan macam mana lelaki yang datang dari hujung kampung tu memberi logiknya kenapa kita kena sembah Allah. Kenapa aku terima ajakan daripada para rasul itu. Yang pertama kerana dialah Tuhan yang menciptakan aku. Buat apa aku nak cari Tuhan lain? Itulah Tuhan yang menciptakan aku. Betul tak tuan? Dia satu-satunya Tuhan yang menciptakan aku. Tiba-tiba aku nak ambil pokok, aku nak ambil batu, aku nak ambil jin pula sebagai Tuhan, nak minta tolong dengan Tuhan yang lain selain daripada Allah. Memang sesat sungguh lah tu yang pertama. Maknanya dia menciptakan aku. Buat apa aku nak cari orang lain? Kalau aku cari orang lain, sesatlah aku. Tu yang pertama. Yang kedua, semua akan kembali kepada Allah. Wa ilahi turja'un, ingat tak dalam ayat tu kan? Wa ilahi turja'un, kepadanya semua orang akan kembali. Yang aku nak pergi cari Tuhan lain tu nak buat apa? Kalau aku cari Tuhan lain, maknanya sesat sungguh lah aku ni. Itu sebab dia. Inni lafi dhalal apa inni idzan lafi dhalalin mubin, kan? Kalau aku ambil Tuhan yang selain daripada Allah, sedangkan kita semua ni, engkau, kamu semua orang kampung termasuk aku, kita semua akan kembali kepada Allah. Betul tak? Jadi kalau aku ambil Tuhan yang lain sebagai Tuhan, aku ambil sesembahan yang lain sebagai Tuhan, bodoh benar lah. Tu maksud dia. Memang sesat benar lah tu. Kata orang Perak macam tu. Sesat benar lah. Yang pertama, dia menciptakan aku. Yang keduanya, semua akan kembali pada dia juga. Kalau aku ambil Tuhan selain daripada Allah itu sebagai sembahan aku, maka sesat benar lah aku ni, kata dia. Ni Allah Ta'ala nak ajar kita, tuan-tuan tahu. Kan di dalam bentuk penceritaan. Jadi apa saja cerita dekat tu, kita boleh ambil iktibar, kan? Itu cerita dia. Okay, apa lagi? Dalam ayat yang berikutnya, tuan-tuan, Allah menyebut antara lain makna daripada ayat tu, dialah satu-satunya Tuhan yang mampu memberi mudarat kepada aku. Dan dia juga satu-satunya yang mampu memberi manfaat pada aku. Yang aku nak pergi ambil Tuhan lain tu, nak buat benda. Tu maksud dia. Ya. Dialah Tuhan yang menciptakan aku dan semua akan kembali pada dia, dan dialah satu-satunya Tuhan yang mampu memberi mudarat kepada aku. Orang lain tak mampu. Dan dia jugalah, selain pada mudarat, ada manusia ni banyak boleh bagi mudarat, tapi manfaat belum tentu, kan? Allah Ta'ala itulah satu-satunya yang mampu bagi mudarat pada aku, bukan sekadar aku, pada semua pun, dia kata. Yang keduanya, dialah yang mampu memberi manfaat kepada aku. Kalau orang lain nak bagi manfaat, kalau Allah Ta'ala tak redha, tak akan jadi, tuan-tuan. Tak akan jadi, betul tak? Jadi, kalaulah aku ambil orang lain, benda lain, sembahan lain sebagai Tuhan, sesat benarlah aku ni, tuan-tuan. Nampak? Yang pertama dia menciptakan, yang kedua kita semua akan kembali pada dia. Yang ketiga, dialah yang saja yang mampu, dialah satu-satunya yang mampu memberi mudarat dan memberi manfaat, tuan-tuan. Jadi kalaulah andai kata aku memilih selain daripada dia sebagai Tuhan, maka memang sesat sungguhlah aku. Okey, baik. Apa lagi? Kalau tuan-tuan tengok dalam ayat-ayat yang sebelum ni, yang menjadi penyebab skrip ataupun ayat tu turun ialah kuasa dia tu, tak ada siapa pun yang mampu menghalang. Tadi dia mampu memberi mudarat dan dia mampu memberi manfaat, kan? Okey. Yang berikutnya, tuan-tuan, kalau tuan tengok dalam konteks ayat tu, dalam cerita ayat sebelum tu, tak ada siapa pun yang boleh menghalang kuasa dia, tuan-tuan. Kalau dia nak menimpakan mudarat, tak ada siapa pun boleh halang. Kalau dia nak mengurniakan manfaat ataupun kebaikan ni, tuan-tuan, tak ada siapa pun boleh halang, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dalam dalil-dalil yang lain, yang bahawasanya Allah Ta'ala tu, kalau andai kata dia nak bagi manfaat pada seorang, ada satu dunia pun kalau nak menghalang daripada manfaat tu datang kepada kamu, tapi Allah nak bagi manfaat kepada kamu, kamu akan dapat manfaat tersebut. Samalah macam kalau orang nak bagi mudarat kepada kamu. Kalau Allah nak bagi mudarat pada kamu, kamu ambil satu dunia pun jaga dan kawal kamu, maka mudarat tetap akan datang kepada kamu. Maknanya tak ada siapa pun yang boleh menghalang kuasa Allah untuk memberi manfaat ataupun untuk memberi mudarat, tuan-tuan. Okey, kalau tuan-tuan tak percaya, kita balik dekat ayat kita. Apa yang saya sebut tu semua ada tau dalam ayat-ayat sebelum ni. Saya share dengan tuan-tuan ayat ni, bagi tuan-tuan nampak dia punya apa, bagi tuan-tuan nampak dia punya apa yang saya sebut nanti. Saya besarkan supaya tuan-tuan nampak satu-satu. Okey, yang pertama, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Dia yang telah menciptakan aku. Kenapa aku nak menyembah Tuhan selain daripada Tuhan yang telah menciptakan aku? Yang pertama, dia menciptakan aku. Okay, yang kedua, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu semua akan kembali. Maknanya kamu, aku, siapa pun akan kembali kepada Allah. Ni sebab yang kedua.
Sebab yang pertama dia menciptakan. Okey, lagi apa lagi yang saya sebut tadi tuan-tuan? Ada ke tidak? A'attakhidhu min duni alihatan iyuridinir rahman. Ni adakah aku nak ambil selain daripada Tuhan apabila ya Tuhan yang Maha Pemurah itu nak memberi mudarat kepada aku, la tughni anni syai', la tughni anni syafa'atuhum syai'an. Maksudnya apa? Maksudnya kalau Tuhan yang Maha Pengasih itu, Maha Penyayang itu nak memberi mudarat kepada aku, tidak bermanfaat sikit pun pertolongan mereka itu. Itu yang saya sebut hanya dialah satu-satunya yang berkuasa memudaratkan dan dialah yang berkuasa memanfaatkan, memberi manfaat. Kemudian tiada siapa ni la tughni anni syafa'atuhum syai'an. Tidak memberi manfaat sikit pun pertolongan mereka kepada aku. Wala yunqidhun, dan dia tidak dapat menyelamatkan aku. Maksudnya apa tuan? Maksudnya ialah tiada siapa pun yang dapat menghalang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia nak memberi manfaat dan ataupun dia nak beri mudarat. Betul tak? Dia menciptakan, semua akan kembali kepada dia. Dan dialah salah satunya yang mampu memberi manfaat dan memberi mudarat. Yang keempat, tak ada siapa pun yang mampu menghalang kuasa dia untuk menolong ataupun memberi musibah. Tak ada siapa pun yang boleh yang boleh menghalang kuasa dia. Jadi akhirnya ayat turunlah. Jadi kalau begitulah Tuhan, kalau begitulah Allah, tiba-tiba aku pilih sesuatu yang lain sebagai sembahan. Sesat ke tak? Bodoh ke tak? Memang bodoh dan sesat sungguhlah tuan-tuan. Sebab tu ayat tu turun. Nampak? Kita dalam program kita hari ni tuan-tuan, saya nak ambil satu ayat je kalau boleh lah. Kalau ayat tu terlampau pendek sangat, wallahualam nanti mungkin kita akan ambil 2 ayat lah. Tapi kalau selagi boleh, saya satu hari perbahasan tu saya nak ambil 1 ayat je supaya kita dapat bermewah-mewah dengan 1 ayat. Tapi tuan-tuan dah share ke belum? Tolong share sekarang. Saya bagi tuan-tuan 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Share. Jangan tak share, bagi ramai orang dapat manfaat daripada program kita. Saya kalau boleh 1 hari saya nak bahaskan 1 ayat lah. Tapi kalau katalah ayat tu terlampau pendek sangat hari tersebut, jadi kita terpaksalah kena ambil 2 ayat kan. Tapi ayat yang sependek ini masih lagi kita boleh comply dalam satu surah. Okay, tuan-tuan. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, yang itu kita bagi tahu kenapa. Kenapa sesat lah kalau aku ni kalau ambil Tuhan yang selain daripada Allah. Okay, sekarang ni sebenarnya apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita melalui ayat ni? Apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita melalui ayat ni? Yang tadi tu kita bahaskan ialah sesatlah aku kalau ambil selain daripada Allah sebagai Tuhan. Kerana apa? 1, 2, 3, 4 yang kita bahas tadi. Okay, sekarang ni itu berpandukan daripada ayat yang kita baca lah. Okay, sekarang ni tuan-tuan, kita terbalikkan soalan dia. Sebenarnya apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita dalam konteks ayat ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bagikan sebab dan macam-macam lah. Dan tak salah pun insya-Allah. Asalkan jangan lari daripada kehendak ayat. Tuan-tuan boleh keluarkan intipati daripada ayat yang pendek ini. Ayat pendek, tapi ayat Quran ni walaupun pendek, walaupun panjang, tak ada satu pun yang tiada bermanfaat. Walaupun satu perkataan, walaupun satu huruf, dia mesti ada sebab dan musabab dia tuan-tuan. Okey. Kalau dalam konteks ayat ni, Allah nak bagi tahu kita kan, apa yang telah dia lakukan untuk kita tu sebenarnya tuan-tuan. Allah nak bagi tahu melalui penceritaan ni, Allah nak bagi tahu tahu tak, aku buat apa? Aku ciptakan korang. Tapi dia buat dalam bentuk penceritaan. Terutamanya orang Melayu ni suka dengan cerita tuan-tuan. Dia suka dengan cerita. Orang Melayu ni ialah bangsa penglipur lara. Bangsa penglipur, saya pernah sebut pada tuan-tuan ni, bangsa penglipur lara, dia suka dengar dalam bentuk penceritaan. Cerita. Tapi macam ada sebahagian daripada bangsa-bangsa yang lain, bangsa-bangsa yang keras ke apa semua, dia tak suka dengan cerita ni. Apa nak cakap? Cakap. Dia tak tolerate nonsense, kata orang Jawa kampung saya. Dia not tolerate nonsense. Then bagi facts kita terima. Tak ada. Jangan nak goreng sana goreng sini. Tak boleh. Ada bangsa yang jenis itu. Macam contohnya macam orang bangsa Cina kan. Bangsa Cina ni dia practical, very practical. Kau nak goreng dia ke apa ke, kau nak bagi apa? Kau nak cerita apa? Kau nak cakap apa? Bagi tahu dengan aku. Boleh, tak boleh. Dia macam kita tuan-tuan ada golongan orang-orang yang macam especially orang-orang ni, saya bercakap ni berdasarkan pengalaman tuan-tuan tahu. Kalau orang-orang yang latar belakang di engineering tuan-tuan dia ni tak tolerate nonsense sangat. Kalau boleh, tak boleh. Berbanding dengan orang-orang yang macam orang yang art kan, orang-orang sastra macam lawyer ke apa benda kan. Jadi dia orang ni kadang benda tak boleh buat akhirnya boleh. Dengan dia bagi tuan-tuan.
Okay, sebenarnya apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita dalam konteks saya ni? Yang pertama, Allah nak bagi tahu dia yang ciptakan kita. Itu dia nak bagi tahu. Kemudian start secara langsung Allah Ta'ala nak bagi tahu perbuatan syirik ini syaitan akan menampak baikkan. Syaitan akan nampakkan baik, nampakkan elok perbuatan syirik kita sehingga menutup kesesatan tersebut. Sehingga menutup kesalahan tersebut. Kalau tuan-tuan pergi tengok dekat tempat-tempat tertentu yang dia sediakan pulut kuning, hantar dekat kubur lah, bawa pokok besar lah tuan-tuan kan. Kadang-kadang pakai tudung elok orang Islam tuan-tuan tapi menampakkan benda tu syaitan menampakkan benda tu baik dan bagus. Jadi orang yang melakukan ataupun terlibat dengan perbuatan tu dia kata tak ada, kita sebenarnya nak tunjukkan, nak minta bantuan daripada kubur ni sebab orang yang mati kat dalam kubur ni merupakan orang yang disayangi oleh Allah contohnya kan. Jadi nanti dia yang akan bagi tahu dengan Tuhan untuk selamatkan kampung ni dari banjir. Itu gila nama dia tuan-tuan. Jadi kalau buat macam tu tu sesat yang nyata lah, sesat yang nyata. Ataupun kalau orang yang terlibat dengan penangkapan air di sungai kan, penangkapan ikan di sungai. Jadi bukan kita lah, dia orang alirkan sesuatu sebagai sembahan makanan kepada jin sungai tersebut. Itu memang kesesatan yang nyata lah tuan-tuan. Itu memang kesesatan yang nyata. Kalau buat juga, inilah dia yang Allah Ta'ala nak sampaikan dekat kita. Tapi dalam bentuk penceritaan tuan-tuan. Syaitan menampak baikkan perbuatan buruk. Perbuatan buruk seorang tu. Kemudian selain daripada itu, Allah Ta'ala sebenarnya dia nak selamatkan kita dari masuk neraka kerana salah memilih Tuhan. Salah pilih Tuhan tuan-tuan, salah pilih Tuhan, salah pilih tempat memohon dan meminta, kemudian kita akan masuk neraka. Jadi Allah nak selamatkan kita dari perkara tersebut. Cara dia macam mana? Allah bagi satu cerita. Tapi ramai kau orang ambil iktibar? Tak. Sebab apa tak? Sebab dekat mana-mana pun, termasuk di Malaysia, di mana-mana pun kau nak baca Quran, kau bacalah banyak mana kau nak baca. Kau nak lagu, kau lagulah banyak mana kau nak lagu. Kau nak betulkan makhraj, kau betulkanlah makhraj kau sampai sesempurna mungkin. Walaupun orang Arab pun kalah sebutan tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, yang penting kau jangan faham sudah. Sebab tu, memahami Al-Quran benda ni tidak dititik beratkan daripada dulu. Sebab tu, cara untuk memahami Al-Quran, Al-Furqan bukan satu-satunya tuan-tuan. Dari dulu memang dah ada. Kita ni cuma penyambung warisan ulama'-ulama' yang terdahulu. Tapi dia orang tu tidak begitu popular, tidak begitu diminati. Yang diminati apa? Yang diminati ialah yang banyak promosi dan setiap hari ialah kita lumba mengaji kan, kita lumba baca Quran, kita lumba lagukan Quran, bagus, tak ada masalah pun. Tapi yang penting kau yang faham sudah. Kau ngaji je, tak payah faham. Sebab kalau faham, kita tahu apa yang betul, apa yang salah, apa yang daripada iblis, apa yang daripada Allah Azza wa Jalla. Saya ada satu lagi benda yang saya nak sampaikan pada tuan-tuan, intipati daripada ayat ni, ataupun ni apa kita sebut ini salah satu daripada apa yang dilihat oleh ulul albab. Apa yang boleh dilihat oleh ulul albab. Saya mungkin dapat apa yang saya nampak ni kecil lah berbanding mungkin tuan-tuan kalau fikir dengan lebih dalam, tuan-tuan nampak apa sebenarnya Allah Ta'ala nak sampaikan pada kita. Saya hutang satu, kita balik pada ayat kita, itu saya jelaskan pada di hujung. Tuan-tuan dah share ke belum? Tolong share sekarang tuan-tuan, please tolonglah saya share biarlah ramai-ramai dapat manfaat. Tuan-tuan dah share, saya dah share semalam Ustaz. Share lah lagi, saya dah share minggu lepas Ustaz. Share lah lagi tuan-tuan biar ramai orang yang dapat manfaat daripada program kita tuan-tuan tolong share please. Bukannya susah sangat pun kita tengok je program ni, bukan kena bayar pun buat kata orang tua bukan tuan-tuan tolong tekan klik butang share tu saja. Tolonglah kami sikit, apalah salahnya kan. Okey, saya nak balik, kita pergi pada teknikal ayat ni tuan-tuan Inni idzan lafi dhalalin mubin. Saya hutang satu tuan-tuan tahu. Apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak dalam konteks saya ni Inni idzan lafi dhalalin mubinin. Ini sesungguhnya aku. Ini ada dua kalimat. Yang pertama inna, yang kedua i Inna, yang kedua i. Inna sesungguhnya, i maknanya aku inna dia termasuk dalam kelompok kalimat isim tuan-tuan Dia termasuk dalam kelompok kalimat haraf Inna ni termasuk dalam kelompok haraf apa? Tuan-tuan pergi diagram tuan-tuan yang kedua. Ingat tak tuan-tuan? Saya selalu ulang tau benda ni. Tuan-tuan janganlah macam angin lalu saja. Tuan-tuan ingatlah. Kan ada manfaat dia kalau tuan-tuan ingat. Okey, sebentar saya besarkan
Inna ni tuan-tuan, dia termasuk dalam kelompok kalimat sendi ataupun haraf. Jadi setiap kali tuan-tuan jumpa kalimat sendi, tuan-tuan mesti kena tahu gelaran dan fungsi dia tuan-tuan. Kebanyakan daripada haraf ada gelaran dan fungsi dia lah. Boleh kata semualah tuan-tuan. Okey, sekarang ni kita jumpa inna. Inna tu apa gelaran dia? Okey Ustaz, inna gelarannya taukid Ustaz, dalam bahasa Melayu penegasan. Penegasan. Penegasan ni dalam bahasa Melayu dalam bahasa Arab taukid. Taukid. Jadi kalau taukid dalam bahasa Melayu artinya ialah penegasan. Okey. Kalau gelarannya sebagai haraf penegasan, kalau gelarannya sebagai haraf penegasan, ya kan, inna sesungguhnya, qad pun sesungguhnya, la atau li sungguh, dan ada beberapa perkataan yang lain. Fungsi dia apa? Kan kalau tuan-tuan jumpa kalimat haraf, kena tahu gelaran dan fungsi kan. So kalau gelaran dia sebagai haraf taukid, haraf penegasan, fungsi dia apa? Fungsi dia tentulah menegaskan Ustaz. Fungsi dia tentulah menegaskan. Gelaran dia tu mesti synchronize dengan dia punya fungsi dia. Okey. Kita pergi pada kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya yang pertama tadi inna kan, yang kedua i maknanya aku. Okey, kalau i maknanya aku, ini merupakan kalimat isim ke fi'il ke haraf? Aku. Aku dia merupakan kalimat isim ke fi'il ke haraf? Ni diagram yang pertama. Aku tu merupakan kalimat isim ke fi'il ke haraf? Ni saya ulang tuan-tuan. Aku merupakan kalimat isim. Aku merupakan kalimat isim. Tuan-tuan dengar ya. Semua ganti nama diri yang tuan-tuan jumpa dia tertulis dalam ayat. Semua yang tak tertulis tu bukan. Kadang-kadang dalam kalimat perbuatan dia duduk, aku duduk, engkau duduk, tapi aku, dia, mereka tak tulis tau. Itu bukanlah. Itu bukan dalam perbahasan kita. Isim jugalah. Tapi ni saya nak cerita kat tuan-tuan secara teknikal. Kalau tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran, nampak anta maknanya engkau. Nampak ana maknanya aku, atau hi maknanya aku, kum maknanya kamu, hum maknanya mereka, hu atau hi maknanya dia kan. Jadi semua tu tertulis tau. Jadi kalau tertulis dalam Al-Quran, tuan-tuan jumpa saja ganti nama diri, semua ganti nama diri tu termasuk dalam kelompok kalimat isim. Atau dalam bahasa Inggeris dia sebut nouns. Sebab apa? Sebab semua ganti nama diri dia akan kembali kepada seseorang ataupun sekelompok orang ataupun sesuatu benda. Benda orang kan isim. Betul tak? Contohnya macam aku. Sesungguhnya aku. Aku tu orang tak? Katalah aku, saya lah. Nasar kan? Nasaruddin kan? Saya kan? Jadi aku ni orang kan? Nasaruddin tu orang kan? Jadi ganti nama diri aku, isim, orang. Cuma kita kena tahulah dalam konteks saya ni, aku tu rujuk pada siapa tu maksudnya. Okey, sekarang kita tengok dalam konteks saya ni, aku tu rujuk pada siapa tuan-tuan? Sesungguhnya aku, sebentar okey. Sesungguhnya aku, jadilah aku, sungguh-sungguh berada dalam kesihatan yang nyata. Aku ni siapa tuan-tuan dalam konteks penceritaan ayat ni? Cuba tuan-tuan jawab, siapa? Sesungguhnya aku, kalau begitu, sungguh benarlah jadi dalam kesihatan yang nyata. Aku ni siapa tuan-tuan? Ada yang cakap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa aku ni dalam konteks saya ni? Dia rujuk kepada lelaki yang datang dari hujung kota, itu maksud dia. Ya tuan-tuan. Kemudian idzan. Ni saya sebut tadi, idzan ni bukan kalimat isim tuan-tuan. Dia merupakan kalimat haraf. Ya, dia merupakan kalimat haraf, ya, idzan. So kalau dia merupakan kalimat haraf, tapi ustaz saya nampak tanwin ada dekat sini. Sebenarnya tanwin ni kalau tak silap saya lah ejaannya tuan-tuan, idzan ni alif zal, kemudian ada alif kecil, kemudian ada nun dekat ujung. Nun tu mati, itu ejaan dia. Ejaan dia kalau tak silap saya lah, saya jumpa dekat tempat lain. Tapi yang penting tuan-tuan tahu idzan kalau tuan-tuan jumpa lain kali bukan kalimat isim, walaupun tuan-tuan nampak macam tanda isim dekat sini. Okey, itu kita panggil dari sudut ejaan dia lah, cara dia mengeja perkataan ni. Kemudian lafi, la sungguh ataupun benar, ini merupakan kalimat haraf. Ini merupakan haraf apa tuan-tuan? Yang maknanya benar-benar, sungguh-sungguh. Tengok. Benar-benar, sungguh-sungguh. Ini juga merupakan kalimat haraf penegasan. Macam inna tadi juga. Nampak ni, la atau li maknanya sungguh. Ya. So tuan-tuan, dia merupakan kalimat apa tuan-tuan? Dia merupakan kalimat haraf. Kalimat sendi juga. Okay, kalau haraf apa gelaran dia? Haraf penegasan ustaz, taukid ustaz. Okay, kalau taukid, fungsi dia apa? Taukid lah. Fungsi dia menegaskan lah. Fi di dalam ini merupakan kalimat haraf ni, haraf jar. Hopefully tuan-tuan dah mula ingat dah kalimat haraf jar ni tuan-tuan ni dalam diagram yang pertama. Tuan-tuan dah download diagram ke belum? Tuan-tuan ni diagram pun belum download. Download lah tuan-tuan, kata nak faham Quran kan. Tuan-tuan ni puas lah saya pujuk-pujuk tuan-tuan ni. Download lah, percuma je pun.
So bi, an, ka, ala, fi, min, li, ila. Ni semua ialah kalimat haraf jar. Kerja-kerja haraf jar ialah membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia, tuan-tuan ya. Okey. Tengok kan fi. Lepas fi kan ada dhalalin. Sebab tu dhalalin ni baris bawah. Sebab fi ni lah. Fi ni kan haraf jar. Apa dia haraf jar? Jar tu makna apa? Jar tu maknanya baris bawah kan. Jadi kenapa tuan-tuan panggil dia haraf baris bawah? Sebab kerja dia membaris bawahkan orang selepas dia. Kalimat selepas dia. Sebab itulah. Okey, ni merupakan kalimat haraf, dia merupakan haraf jar. Kalau tuan-tuan tengok dekat dalam tuan-tuan punya diagram ni, haraf jar ni ni letak kat nombor 2 nampak ni. Kita tadi jumpa banyak haraf penegasan kan. Ada tak fi dalam ni? Ni fi. Min, ila, bi, ni yang lain-lain lah. Ala semua ni. Sebahagiannya ada dekat dalam diagram tuan-tuan yang pertama tu kan. Sebagainya saya tak masukkan. Jadi saya masukkan yang popular dikenali sebagai haraf jar saja. Tuan-tuan baik, kita balik ke ayat kita balik. Okey. Habis Sekarang ni dhalalin. Dhalalin maknanya kesesatan tuan-tuan. Bukan dia sesat, aku sesat, mereka sesat, engkau sesat. Kalau kalimat fi'il tuan-tuan, kita ambil base dia sesat, aku tersesat, engkau tersesat, mereka tersesat, itu kalimat fi'il. Kalau fi'il madhi, dia telah tersesat, aku telah tersesat, engkau telah tersesat, itu ialah kalimat fi'il. Tapi kalau kesesatan, itu bukan tuan-tuan kesesatan tu ialah kalimat isim. Secara teknikal dia tuan-tuan tengok ada tanwin, dah lah tanwin baris bawah pula tu kan. So confirm kalimat itu merupakan kalimat isim. Kesesatan makna dia. Kalau fi'il wajib kena ada ganti nama diri dalam terjemahan. Dia telah tersesat, aku telah sesat, ataupun dia sesat, aku sesat, engkau sesat. Itu barulah kalimat fi'il. Ni tak ada, kesesatan saja. Okey, mana tanda isim dekat dalam ni? Ada 2 tanda sebenarnya. Yang pertama tanwin, yang kedua adalah tanwin baris bawah pula tu. Tengok tanda isim kat sini. Ni. Tanda isim yang pertama dia tanwin, yang kedua di baris bawah. Ada 2 tanda kat sini. Confirm kalimat itu merupakan kalimat isim. Tanya. Alright. Mubinin. Mubinin ni juga merupakan kalimat isim dengan tanda yang sama juga yang ada dekat dalam dhalalin Okey, sekarang ni saya nak bawa satu teknikal kalau tuan-tuan nak dengar lah Sekarang ni dhalalin ni didapat baris bawah sebab kita kata dekat sebelumnya ada fi, nampak ni? Fi. Jadi fi ni haraf jar, dia yang telah membaris bawahkan dhalalin. Okey, sekarang ni mubinin ni kenapa dia baris bawah? Adakah sebab fi juga? Jawapannya tidak. Ni bukan selepas haraf jar fi, yang selepas haraf jar fi ni ialah dhalalin. Habis mubinin ni baris bawah sebab apa? Okey, ni sekadar teknikal tuan-tuan Dhalalin mubinin ini dia 2 isim berpasangan Okey, tengok tuan-tuan Dia 2 isim berpasangan Kalau kalimat 2 isim berpasangan ni, kalimat isim yang kedua menjelaskan tentang isim yang pertama. Dhalalin mubinin, kesesatan yang nyata. Okey, 2 isim berpasangan ni tuan-tuan, dia ada 2 jenis. Kadang-kadang dia pasangan zat dan sifat, kadang-kadang dia berpasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Ini tuan-tuan akan belajar banyak di peringkat yang ketiga Ni saya jelaskan. Tuan-tuan kalau yang nak belajar daripada awal sampai habis, ikut tangga dia satu persatu secara sistematik dan sebagainya, tuan-tuan type saya berminat dan hantar ke 019 5119000. Saya berminat, nanti admin Al-Furqan akan bantu tuan-tuan. Tapi yang tu ada bayaran tuan-tuan Bayaran bulanan dia tak banyak mana pun, insya-Allah tuan-tuan mampu Okey. Dhalalin mubinin. Mubinin tu dapat baris bawah sebab dia merupakan zat dengan sifat kepada dhalalin tu. Dhalalin tu kita consider sebagai mausuf. Dalam sistem lama dia panggil mausuf. Dalam sistem kita saya sebut zat dan sifat. Sebab apa? Sebab saya sebut zat dan sifat tu bila saya jelaskan mausuf sifat, susah pelajar nak ingat perkataan dan faham dia tu. Tapi bila saya kata zat dan sifat, terus faham mudah. So saya maintain perkataan zat dan sifat tu. So kalau zat dan sifat ni tuan-tuan, sifat tu dia kena follow saja baris zat dia. Mana apa saja yang zat tu ada, sifat tu akan follow. Dari sudut alif lam ke, dari sudut tanwin ke, dari sudut muannas muzakkar ke, dari sudut mufrad jamak ke, semua dia akan follow. So kalau tuan-tuan tanya, Ustaz, kenapa mubinin dapat baris bawah? Sebab dia merupakan sifat kepada zat. Ni kat mana nak belajar tu, Ustaz? Okey. Tengok kat mana kita nak belajar benda tu. Ini kita belajar pada peringkat yang ketiga tuan-tuan Bila tuan-tuan sampai pada peringkat yang ketiga isim, kita akan ni saya kecilkan bagi tuan-tuan nampak gambaran besar. Peringkat ketiga isim tuan-tuan Bila peringkat ketiga isim, kita akan jelaskan, okey, masih belajar tentang isim fi'il haraf saja juga. Okey, tapi dalam muka surat ni semua cerita pasal isim saja sebab tu warna dia sama biru Okay, isim ada 2 jenis, satu isim yang mabni, satu isim yang mu'rab. Isim yang mabni tidak boleh diubah-ubah baris, dia kebal macam tu saja, isim dhamir dan sebagainya lah
Isim jenis yang kedua ialah isim yang boleh kita ubah-ubah baris. Ini pelajaran peringkat kedua kita panggil isim biasa. Tapi di tengah-tengah ni ada satu lagi kelompok isim kita panggil dia at-tawabi'. At-tawabi' ni dia tak mabni. Tapi dia pun tak ada baris mansub marfu' majrur. Habis macam mana saya boleh nampak mubinin tu baris bawah? Ustaz kata dia tak boleh marfu' mansub majrur. Okey, dengar Dia ni tawabi' ni itu bukan baris dia sebenarnya. Dia dapat baris tu kerana kalimat lain. Nanti saya besarkan bagi tuan-tuan nampak Sebentar. Okey. Tengok. Dia ada 4 jenis kalimat yang saya sebutkan at-tawabi' ni. Yang pertama ialah sifat dan zat apa ni? Sifat ikut baris zat dia. Itu yang tuan-tuan jumpa. Mubinin tekan saya kata zat sifat kan. Jadi sifat dia ialah mubinin itu. Dia follow baris dhalalin tu. Yang kedua yang ataf maktuf, yang ketiga badal, yang keempat taukid. Ni kita jumpa nanti. Kita pernah jumpa, saya pernah jelaskan pada tuan-tuan So sekarang ni dia termasuk dalam yang pertama itulah mubinin ni. Yang pertama maksudnya ni dua isim berpasangan, ini zatnya, ini sifatnya. So sifatnya akan follow saja baris zat dia. So walaupun tuan-tuan nampak dua-dua ni dapat pangkat baris bawah sama, tapi penyebab dia berbeza. Dhalalin dapat baris bawah tanwin ni disebabkan oleh fi. Sedangkan mubinin ini dapat baris bawah tanwin ni disebabkan dia adalah sifat kepada dhalalin. So maksudnya dua-dua baris bawah, dua-dua tanwin baris bawah tapi sebab dapat pangkat tu adalah sebab yang berbeza. Okey. Dah nak habis dah tuan-tuan. Cuma saya nak bayar hutang. Tadi kan ada satu yang saya hutang pada tuan-tuan. Sebenarnya apa yang Allah Taala nak daripada ayat ni? Okay, saya ulang balik saya recap balik apa yang saya jelaskan pada tuan-tuan. Tadi kita bahaskan kenapa kita tidak boleh bertuhankan selain daripada Allah. Berpandukan daripada ayat tu. Yang pertama kerana Allah menjadikan kita. Yang kedua, kepada Allah lah semua akan kembali. Betul ke tidak? Yang ketiga, hanya Allah saja yang berkuasa memudarat dan memanfaatkan kita, memberi mudarat dan memberi manfaat kepada kita. Yang keempat ialah tak ada siapa pun yang mampu menghalang kuasa Allah. Kalau Allah nak bagi mudarat ataupun Allah nak bagi manfaat, tak ada siapa pun boleh halang kuasa dia. Itu 4 sebab. Kalau kau pilih selain daripada Allah sebagai Tuhan, maka bodoh benarlah, sesat benarlah, tu maksud dia. Okey. Itu daripada ayat yang kita ambil daripada ayat-ayat sebelum itulah kenapa kita akan sesat kalau ambil selain daripada Allah. Sekarang ni kalau kita tanya kenapa Allah Taala bagi tahu cerita ni dekat kita? Kenapa Allah Taala bagi ayat pendek tu dekat kita? Yang pertama saya sebut dengan tuan-tuan tadi, dia nak bagi tahu apa yang dia telah lakukan pada kita, tak? Allah Taala nak bagi tahu kita, tapi dengan cara penceritaan. Yang pertama Allah kata aku cerita dengan kau. Yang kedua, kau semua akan kembali pada aku. Yang ketiga, akulah yang mampu beri manfaat dan mudarat. Yang keempat, tak ada siapa pun boleh halang kekuasaan aku. Tu Allah nak ceritakan pada kita. Itu sebabnya Allah Taala turunkan ayat tu pada kita. Okey, apa yang berikutnya? Kenapa Allah Taala sampaikan pada kita ayat ni? Okey, yang pertama, saya dah sebut pada tuan-tuan tadi, Allah nak tunjuk apa yang dia telah lakukan dan apa yang dia mampu lakukan. Yang kedua, Allah Ta'ala nak tunjukkan yang iblis selalu menampak baikkan perbuatan syirik tu. Perbuatan syirik tu selalu iblis menampakkan benda tu baik. Rupanya benda tu mungkin termasuk dalam perkara-perkara khurafat, perkara-perkara syirik ataupun bid'ah. Itu benda-benda tu sebenarnya iblis yang nampak baikkan benda tu. Nampak macam baik tapi sebenarnya benda tu yang boleh menyebabkan kita masuk dalam api neraka. Kalau mati tak sempat bertaubat, forever and ever lah duduk dalam neraka. Tapi kalau sempat bertaubat, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa kita, tuan-tuan. Tapi kalau benda lain tak tahu. Kalau mati dalam keadaan berzina, mati dalam keadaan minum arak, yes, akan. Kalau dosa banyak akan masuk dalam neraka dulu tapi selepas tu nanti di hujung Allah akan masukkan dalam syurga. Tapi dosa syirik, tuan-tuan, kalau mati tak sempat bertaubat, no, tak ada. Allah Taala kata tidak akan ampunkan dosa tu, Okey. Yang berikutnya, tuan-tuan, apa dia? Allah Taala nak selamatkan kita dari salah memilih Tuhan. Tu saya dah sebut tadi. Okey, sekarang ni apa yang terakhir, yang last sebagai penutup. Kenapa Allah Taala turunkan ayat ni pada kita? Ulul albab semua beritahu dengan saya apa lagi yang tuan-tuan boleh dapat. Silakan ulul albab. Okey, pada pendapat saya seperti biasa, tuan-tuan tak nak setuju pun tak apa. Saya bukannya pandai sangat pun saya keluarkan ni berdasarkan pengalaman saya sikit-sikitlah Allah Taala ni diturunkan ayat ni sebenarnya apa, tuan-tuan tahu? Dia sayang. Dia sayang pada kita. Dia sayang pada kita. Sebab dia cerita benda yang belum jadi. Jadi kau pilihlah mana kau nak ikut. Tuan-tuan Jadi sebab apa Allah Taala buat itu? Sebab Allah sayang lah. Betul tak?
Kalau Allah tak sayang, pandai-pandailah kau. Nanti besok aku masukkan kau neraka ramai-ramai. Tak. Allah Ta'ala ni sayang dekat kita. Allah Ta'ala cerita satu-satu aku buat ni, semua orang tak mampu nak halang kuasa aku dan sebagainya kan. Tapi dalam bentuk penceritaan, seorang lelaki yang datang dari ujung kampung dan sebagainya, Allah cerita benda tu sebab Allah sayang kat kita, sebab tak mahu kita salah memilih tu Tuhan. Tak mahu hambanya kembali, dia mahu sebenarnya, dia sayang sebab apa tahu? Sebab dia mahu hamba-hamba dia tu kembali kepada penyembahan Allah yang Maha Esa. Dia mahu kita kembali kepada penyembahan Dia satu-satunya, kepada penyembahan yang benar. Itu maksud dia. Ya. Okay, tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Ya. Kalau tuan-tuan tak puas hati, Ustaz, saya tak puas hatilah Ustaz yang last ni. Saya tak setuju dengan Ustaz. Nah, tuan-tuan bagi tahu apa yang tuan-tuan punya pandangan. Janganlah sampai tak setuju pula. Cuma kalau tuan-tuan ada pandangan lain, bagilah pandangan lain. Tuan-tuan kalau belum share insyaAllah nanti supaya orang lain dapat manfaat juga sikit-sikit, tak banyak sikit pun adalah manfaat dalam program kita kan. Yang keduanya, apa ni, tuan-tuan kalau nak belajar dengan Al-Furqan secara sistematik, type saya berminat dan hantar ke 019-511-9000. InsyaAllah kita jumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.